بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. Bab pada menyatakan bersifat murah, mengerjakan perkara yang baik dan banyak melakukan amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi 10 yang akhir daripadanya. Hadis yang pertama, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu Jibril fi kulli laylatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Muttafaqun alaih. Dan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhum, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pemurah di kalangan manusia, dan adalah ia paling bersifat pemurah apabila berada di bulan Ramadan ketika menemuinya oleh malaikat Jibril. Dan adalah malaikat Jibril menemuinya pada tiap-tiap malam di bulan Ramadan, lalu bertadarus Al-Quran. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menemuinya oleh malaikat Jibril menjadi lebih banyak mengerjakan kebaikan daripada daripada angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyatakan bahawa di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pemurah. Seorang yang pemurah, suka tolong orang, membantu orang, sehingga habis hartanya, dan Rasulullah miskin. Mati dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak ada harta. Walaupun Allah Ta'ala memberi peruntukan 1/5 daripada ghanimah, daripada faid, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah memimpin kerajaan Islam Madinah, tak berniaga lagi, tak jaga kambing lagi, dan ambil pitih mana? Maka Allah memberi 1/5 daripada ghanimah, 1/5 daripada faid. Zakat tak boleh ambil, ghanimah dan faid. 1/5 di rampasan perang, 1/5 daripada harta yang diambil dengan tidak perang daripada orang yang bukan Islam. 1/5 dicabut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya, nak kata berapa juta. Zaman sekarang ni orang panggil gaji lah, diberi gaji kepada ketua negara, kepada pemimpin, kepada orang yang menjalankan urusan pemerintahan. Itu. Dia beri peruntukan kepadanya. Walaupun banyak, ada memiliki beribu ekor unta, beribu ekor kambing, mungkin ratus-ratus ekar tanah yang diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tanah Fadak selepas peperangan Khaybar, mungkin 1000 ekar luasnya. Tapi kekayaan ini digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu umat Islam, membantu rakyat, sehingga baginda dalam keadaan miskin ketika meninggal dunia. Dalam keadaan miskin,
di mana baju rantainya digadai kepada seorang Yahudi. Itu disebut dalam sirah Nabawiyah. Nabi seorang yang sangat pemurah. Sifatnya pemurah. Dan lebih pemurah di bulan Ramadan. Kenapa lebih pemurah di bulan Ramadan? Kerana sedekah di bulan Ramadan lebih afdal daripada bulan-bulan yang lain. Itu sebabnya. Di antara amalan Nabi di bulan Ramadan ialah bertadarus Al-Quran. Dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun tiap-tiap malam. Bertadarus Quran dengan Nabi SAW. Nabi baca Quran, Jibril dengar. Jibril baca Quran, Nabi dengar. Itu makna tadarus Al-Quran. Makna mengaji dan mengkaji Al-Quran. Oleh kerana itulah, di bulan Ramadan, kita disunatkan bertadarus Al-Quran. Yang ini mengaji dan mengkaji. Bukan mengaji duduk ke nak cepat tamat je. Sebab cepat menamat. Cepat jamu. Maknanya, bertadarus, mengaji dan mengkaji Al-Quran. Kalau boleh, baca. Kalau boleh, biar ada orang yang boleh terangkan makna dan maksud. Betulkan bacaan dia dan betulkan kepahaman kita dengan Quran. Adalah molek. Masa tarawih di samping baca-baca Quran, ada tazkirah. Tazkirah ni mengambil beberapa ayat Quran. Itu termasuk dalam tadarus. Ada setengah tempat tu diharamkan tazkirah. Pasal apa? Takut orang tahu makna Quran. Takut orang tahu. Bila tahu makna Quran, tahulah siapa dia musuh-musuh Islam. Ini tadarus. Dan Nabi di bulan Ramadan makin banyak ditemui oleh malaikat Jibril, makin pemurah. Sehingga bersifat murah lebih daripada angin yang bertiup. Angin yang bertiup. Angin ini sudahlah dia bertiup dengan mudah. Tiup saja-saja memberi kesenangan kepada orang. Lain dengan kipas angin. Kipas angin dia tiup juga musim-musim akhir bulan atau bil. Minta pitih. Tapi angin ni dia tiup saja dah minta pitih. Ini dia. Murah. Sifat pemurah lebih daripada angin yang bertiup. Itu sifat Nabi SAW. Hadis yang kedua. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر متفق عليه. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 yang akhir, yakni daripada bulan Ramadan, dia menghidupkan malamnya, yakni dengan ibadat, dan membangunkan keluarganya dan mengikat kain selimutnya dengan kukuh-kukuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan apa yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tahu berkenaan dengan Nabi di rumah. Di rumah. Yang tahu berkenaan dengan Nabi di rumah. Ini ahli rumah Nabi, ahlil bait. Ahlil bait. Ahlil bait ni yang paling dekat. Yang paling tahu di rumah ialah isteri-isteri Nabi SAW. Ahlil bait. Kalau orang Syiah, ahlil bait ni Hasan dengan Husain. Keturunan. Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Lain bukan ahlil bait. Itu tak betul. Itu salah. Kalau kita baca Quran, wa man yaqnut minkunna, yang menceritakan berkenaan dengan isteri-isteri Nabi. Dan disebut ahlul bait selepas itu, ini disebut dalam Quran, mereka adalah ahlul bait. Mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang mengetahui berkenaan dengan amalan Nabi di rumah. Bila tiba bulan Ramadan, masuk 10 yang akhir, tak tidur malam. Kerana beribadat. Beribadat
Iaitulah bersembahyang, baca Quran banyak-banyak, berzikir, beristighfar. Kerana 10 yang akhir ini salah satu daripadanya adalah Lailatul Qadar. Yang disebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni 80 tahun lebih. Jarang je kita umur 80 tahun. Kalau kita beribadat, kena dengan Lailatul Qadar. Bermakna ibadat 80 tahun lebih. Maka Nabi SAW menghidupkan 10 yang akhir. Dengan tujuan untuk mencari kelebihan Lailatul Qadar. Itu makna cari Lailatul Qadar. Iaitulah beribadat sepanjang malam 10 yang akhir. Itu makna cari. Bukan cari itu duduk atas tangga menengok tengok ada benda pelik. Nampak benda-benda pelik, nampak pohon kayu, gondok, melek. Tunggu. Sampai bila-bila dah temu. Kalau temu pun jadi khayal begitu je. Tidak ada apa-apa kelebihan. Kelebihannya ialah beribadat. Terutama 10 yang akhir. Dan membangunkan keluarganya. Membangunkan keluarganya untuk beribadat. Dan mengikat kain selimut. Ikat kain selimut ni maknanya tak tidur. Beribadat. 10 yang akhir. Dan diriwayatkan oleh para ulama, Imam Nawawi. Imam Nawawi itulah pengarang kitab yang kita baca ni. Riyadhus Shalihin. Diriwayatkan oleh ayahnya. Ayah Imam Nawawi. Masa dia kanak-kanak, dia bangun tengah malam. Dia gerak ayah dia, cerah dalam rumah dia. Pasal apa cerah dalam rumah? Cerah. Orang lain tak nampak gelap gugup. Dia je nampak cerah dalam rumah. Oleh kerana ayah dia ni orang alim juga, maka ayah dia tahu ni malam Lailatul Qadar. Lalu menggerakkan keluarga dia buat ibadat di malam itu. Itu cara ni. Kadang-kadang seorang je nampak cerah, orang lain tak nampak. Tuhan beri pada Imam Nawawi, nampak Lailatul Qadar ni. Cahaya malaikat. Sehingga macam lapu cerah. Macam rumah dipasang dengan lapu bercahaya. Orang lain tak nampak, dia berasa gelap situ. Lalu dibangunkan keluarganya. Maka semua mereka yang beribadat kena dengan Lailatul Qadar mendapat kelebihan. Oleh kerana itulah Nabi SAW kuat beribadat pada 10 yang akhir. Kerana 10 yang akhir ini salah satu daripadanya adalah Lailatul Qadar. Malam yang diberi kelebihan, malaikat turun dipimpin oleh malaikat Jibril untuk membawa berkat dan kebaikan kepada penduduk bumi. Wallahu a'lam.